Lalu dia kata, tabung haji jual, tabung haji jual. Tapi tiba-tiba orang iktiraf, tabung haji ni okey. Lepas tu mahkamah kalah. Maknanya itu semua adalah apa orang kata eye opener. Tapi kena ingat benda-benda ini dia qaumi yatazakkarun, kepada orang yang nak fikir. Macam Zack kata tadi, yang tu dia bukan nak fikir, yang tu dia kira nak hentam saja. Ini cerita dia, Zack. Itulah. Sebelum saya buka soalan ni, ramai nak bertanya ni. Ada sahabat saya dia minta tanya kan, kalau Pakatan Harapan menang pada PRU yang akan datang, adakah Dr. Mujahid akan membawa dasar rahmatan lil alamin, dan apa perancangan untuk membawa dasar tersebut? Wow, soalan yang sangat menarik. Ini daripada anak muda ni. Masya Allah. Saya kenal. Saya mencadangkan anak muda itu membaca buku saya, 22 bulan pentadbiran Islam di Putrajaya, membumikan rahmatan lil alamin. Buku itu menerangkan apa yang telah kita lakukan semasa 22 bulan dengan teras dasar yang kita bawa, iaitu dasar rahmah, yang asasnya itu daripada surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan di Tuhan Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada alam ini. Ini pun ada juga dia punya ujian, Zack. Ada orang perlekehkan seperti mengatakan rambutan Pak Amin, rahmatan lil alamin, dia kata rambutan Pak Amin. Rahmatan lil alamin ni rahmatan lil kafirin, dia kata dia ini adalah rahmat untuk orang kafir. Rahmatan lil alamin ni dia kata ini untuk menyokong LGBT, tak apalah. Tak apalah, itu saya serah mereka kepada Allah. Tapi yang penting niat asal saya ialah memastikan dasar pentadbiran Islam, dan kita harap ia menjadi dasar umum secara keseluruhan. Negara ini terbina di atas gagasan negara rahmah, yang mana ianya terbina atas 3 teras, iaitu pertama, falsafah rahmatan itu sendiri yang banyak terkandung dalam politik, sosial, ekonomi, yang mana Islam tertegak di atasnya. Yang kedua ialah maqasid syariah, iaitu melihat syariah dalam kerangka maqasid, bukan syariah macam kawan-kawan kita ni asyik-asyik RUU 355 itulah syariah. Tak adalah habis tank lah. Dia tak nampak yang lebih besar itu dalam konteks negara ialah maqasid. Apa tujuan syariah itu didatangkan? Dan yang ketiga ialah kita telah menegakkan asas polisi ini di atas local context ataupun kearifan lokal. Mana Islam yang nak dibawa itu perlu melihat secara praktiknya dalam kerangka undang-undang negara yang ada, sistem politik yang ada, kerangka masyarakat yang terbina di dalamnya, suasana ekonomi dan suasana pendidikan dan sebagainya. Itu 3 teras yang telah membina dan membentuk apa yang kita namakan sebagai gagasan rahmah. Daripada itu adalah 7 kluster yang kita telah kenal pasti yang menjayakan pentadbiran Islam. Kluster ekonomi, kluster pendidikan, kluster halal dan tabung haji, kluster pendidikan ni, kajian research, kluster wanita, kluster undang-undang. Ada 7 saya tak ingat saya. Tapi dalam buku tu kita dah rangkakan dan saya bergerak atas model inilah Kemudian di luar daripada kerangka 7 kluster yang kita tumbuh, kita telah memperkenalkan integrasi sistem gagasan ini dengan Sustainable Development Goals ataupun SDG. Sustainable Development Goals United Nations 2023 itu ada 17 agenda. Dan 17 agenda itu sangat rapat dengan maqasid syariah, iaitu dia nak kepada pendidikan yang sama rata, dia nak di situ kesihatan awam, dia nak di situ keluarga, dia nak di situ environment, alam sekitar, bersih di darat, bersih di lautan, bersih dalam lautan, kemudian tentang wanita dan empowerment dia, kemudian tentang rights of the children, kemudian tentang good governance, dan kemudian tentang solidarity, justice and solidarity. Semua itu sangat rapat dengan konsep yang kita bawa. Maka 17 agenda itu diintegrasikan dalam model saya, dan di luar dari kerangka tersebut ialah 5
tujuan syariah yang besar, iaitu menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga maruah dan menjaga keturunan. Semua itu kita telah buat dalam model. Agak Malaysia tak ada hal. Ya. Tak ada tadi, saya ada Clubhouse dia menyempuk, saya terkeluar tadi. Okey, silakan. Baik. Jadi model itulah saya persembahkan kepada Majlis Raja-Raja, Zack, untuk diperkenankan, dan setelah membuat pembentangan dalam pre-council Majlis Raja-Raja pada 2019, tak silap saya dalam bulan Mac atau Jun 2019, maka Majlis Raja-Raja dibawa ke dalam persidangan mereka yang penuh bersetuju tentang dasar gagasan negara rahmah ini, dan mereka telah endorse bahawa ini satu dasar yang baik untuk negara kita. Dan kerana itu juga saya mendapat persetujuan di Kabinet pada 25 Oktober 2019 ketika saya bentangkan dasar baru ini, dan dengan itu secara resmi Dasar Pentadbiran Islam mengikut keputusan Kabinet pada 25 Oktober 2019 mengambil konsep gagasan negara rahmah ini sebagai dasar pentadbiran Islam yang diterapkan kepada semua kementerian-kementerian yang lain. Dan pada bajet 2019 dibentang untuk 2020, Zack, saya telah menerima 10 juta peruntukan untuk melaksanakan program negara rahmah ini, dan Februari 2020 semua orang tahu langkah syaitan, apa yang kita idamkan itu semuanya telah dikejutkan dengan perbuatan khianat sebahagian daripada orang Pakatan Harapan sendiri. Maka terbantutlah gagasan negara rahmah yang cukup komplit, Zack. Bahkan ia membawa saya berucap di SDG Summit yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2019. SDG Summit itu saya diberi penghargaan untuk berucap dalam 10 minit. Bagi saya itu penghargaan, sebab SDG Summit ini bukan kecil-kecil, yang bentang di situ semua tokoh-tokoh besar. Jadi oleh kerana mereka tertarik dengan konsep SDG saya yang diintegrasikan dalam gagasan rahmah ini, dia minta saya explain selama 10 minit, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat mengagumkan. Saya juga telah dijemput ke Cambridge University untuk membentangkan dalam business school, untuk membentangkan dasar compassionate ini, di mana saya menggagaskan apa yang telah kita lakukan dalam konteks pentadbiran Islam. Bahkan saya menjadi tetamu jemputan di dalam British BBC Hub Talk di bawah Zainab Badawi, juga bertanya tentang gagasan ini dan isu-isu Islam yang lain, di mana alhamdulillah kita telah, saya rasa sejarah lah, Menteri Agama pertama yang duduk dalam BBC bersama Zainab Badawi, conduct in English, bertanya tentang pentadbiran Islam di Malaysia.